Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aufa Hamizah binti Menajar. Saya Nur Hazira Amira binti Imran. Saya Siti Hajana Suha binti Bapak Rizwan. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek BMM 1044 iaitu pengenalan sistem ejaan Rumi dan Jawi. Berikut merupakan sajak yang bertajuk Merindui Buku nukilan S. Samad Said yang bakal kami kaji dalam tugasan ini. Saya ingin memperkenalkan kaedah penulisan Jawi. Okey, kaedah penulisan Jawi ni dia ada 9 jenis. Yang pertama, kaedah suku kata terbuka dengan suku kata terbuka. Kaedah suku kata terbuka dengan suku kata tertutup. Suku kata tertutup dengan suku kata tertutup. Suku kata tertutup dengan suku kata terbuka. Hukum kaga, hukum aha, hukum rama dan hukum dalong dan hukum luar dalong. Analisis kaedah menulis Jawi berdasarkan sajak S. Samad Said iaitu Merindui Buku ialah yang pertama, kaedah diftong. Diftong ialah kaedah yang memasukkan huruf au, ai dan oi ke dalam satu perkataan untuk membezakan makna perkataan tersebut. Berdasarkan sajak S. Samad Said, pada rangkap pertama, kaedah diftong digunakan iaitu contohnya perkataan denai. Kaedah diftong ai digunakan pada hujung ayat perkataan tersebut iaitu alif ya pada perkataan denai. Seterusnya ialah kaedah suku kata terbuka campur suku kata tertutup. Suku kata terbuka ialah setiap suku kata yang diakhiri dengan huruf alif, waw atau ya. Manakala suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf selain huruf alif, waw atau ya. Dalam pola perkataan dua suku kata yang pertama diakhiri dengan huruf alif, waw atau ya. Manakala suku kata yang kedua diakhiri dengan huruf selain alif, waw atau ya. Contoh perkataan dalam sajak S. Samad Said ialah perkataan saraf. Suku kata pertama ialah suku kata terbuka iaitu suku kata sa. Manakala suku kata yang kedua ialah suku kata tertutup iaitu suku kata raf. Perkataan lengkapnya ialah saraf. Perkataan ini boleh didapati di rangkap kedua baris yang ketiga. Yang ketiga ialah kaedah suku kata tertutup campur suku kata tertutup. Okey, seperti yang kita tahu, suku kata tertutup ialah setiap suku kata yang diakhiri dengan huruf selain alif, waw dan ya. Dalam pola perkataan dua suku kata tersebut ialah suku kata pertama diakhiri dengan huruf selain alif, waw dan ya, dan suku kata kedua juga diakhiri dengan huruf selain alif, waw dan ya. Contoh perkataan yang terdapat dalam sajak tersebut ialah perkataan puncak iaitu suku kata pertama ialah suku kata tertutup iaitu pun, manakala suku kata kedua ialah suku kata tertutup juga iaitu cak. Perkataan sepenuhnya adalah puncak. Okey, perkataan ini boleh didapati pada rangkap pertama baris kedua. Kita beralih kepada rangkap ketiga. Rangkap ketiga baris pertama kita ada huruf kalbu. Huruf kalbu dalam penulisan Jawi yang mengikut kaedah penulisan suku kata tertutup dengan suku kata terbuka. Kerana suku kata pertama dia kal tu dianggap sebagai suku kata tertutup kerana diakhiri dengan huruf selain alif, waw dan ya. Kalau suku kata terakhir dia tu bu tu, ia diakhiri dengan huruf waw kan? Huruf u. U tu adalah waw. Jadi ia dianggap sebagai suku kata terbuka. Okey, kita beralih pula kepada rangkap keempat baris ketiga. Kita ada perkataan juga. Okey, perkataan juga ni ditulis
ditulis dalam tulisan Jawi berdasarkan hukum Kaga. Kenapa ia ditulis berdasarkan hukum Kaga? Kerana suku kata terakhir dia tu ialah ga kan. Jadi ia menggunakan huruf ga, huruf dalam tulisan Jawi huruf ga. Apabila huruf ga digunakan, alif yang bertindak sebagai huruf A tu akan digugurkan. Kerana hukum Kaga ni ia menggugurkan huruf alif selepas huruf kaf dan huruf ga. Jadi sebab itulah ia dieja ja, waw dan ga sahaja, tak ada alif lepas ga tu. Kita beralih pula kepada rangkap keempat. Rangkap keempat baris ketiga kita ada perkataan nadi. Perkataan nadi ni cara penulisan Jawi dia mengikut kaedah penulisan berdasarkan suku kata terbuka dan terbuka. Kerana apa? Kerana perkataan nadi ni suku kata pertama dia tu diakhiri dengan A kan. A tu diwakili dengan huruf alif. Jadi ia dianggap sebagai suku kata terbuka. Dan suku kata terakhir dia tu di juga berakhir dengan ya kan. Ya, betul lah ya. Jadi ia tu dianggap sebagai suku kata terbuka. Saya akan membentangkan analisis bagi dua rangkap terakhir dalam sajak ini. Dalam kedua-dua rangkap ini, saya dapat mengemukakan dua hukum menulis Jawi, iaitu hukum luar darlung dan hukum Roma. Hukum yang pertama ialah hukum luar darlung. Hukum yang digunakan bagi perkataan yang mengandungi dua suku kata, di mana suku kata terakhirnya tidak dimulai dengan huruf darlung, iaitu dal, ro, lam, waw dan nga. Maka huruf alif tidak perlu disertakan. Contoh yang terdapat dalam sajak ialah perkataan baca. Suku kata terakhir bagi perkataan ini tidak terdiri daripada huruf darlung, maka ianya dieja tanpa alif. Seterusnya ialah hukum Roma. Hukum Roma ialah hukum yang digunakan apabila suatu perkataan berakhirkan suku kata terbuka ro dan ma, maka ianya dieja dengan alif. Sebagai contoh yang terdapat dalam sajak perkataan suara. Suku kata terakhir bagi perkataan ini ialah suku kata terbuka ro. Maka apabila dieja, suku kata tersebut mestilah mengandungi huruf alif. Demikianlah analisis kami berdasarkan kaedah menulis Jawi yang terdapat dalam sajak Ihsan Sain, iaitu merindui buku. Itu sahaja. Sekian Dan terima kasih.